إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini 12 Rabiul Akhir 1436 Hijrah bersamaan dengan 1 Februari 2015. Kita bertemu untuk meneruskan lagi perbincangan berkenaan dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah daripada kitab Al-Qawaid wal-Usulul Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim wal-Badi'atun Nafi'ah karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah pun sampai kepada kaedah yang ke-32. Okey. Kaedah yang ke-32 berbunyi man adda an ghairihi wajiban bi niyyatir ruju'i alaihi raja' wa illa fala. Sesiapa yang membayar bagi pihak orang lain sesuatu yang wajib dengan niat rujuk ataupun kembali kepadanya, kembali untuk menuntut kepadanya, maka dikira rujuk, dan jika tidak maka tidak dikira. Okey. Mungkin boleh ubah sikitlah kan. Dengan niat rujuk. Rujuk ni maksud bahasa Arabnya kembalilah. Tapi rujuk kat sini maksudnya ialah kembali untuk menuntut bayaran tersebut. Okey. Dengan niat menuntut bayaran, boleh juga macam tu kan. Tapi saya saja kekalkan bahasa yang asal tu supaya kalau katalah nanti ada yang mahir sikit dalam bahasa Arab dan dia boleh baca, so dia fahamlah maksud rujuk kat sini ialah merujuk, betul. Tapi kalau dalam perbincangan fiqh kadang-kadang membawa maksud yang lain, bukan sahaja kembali, tetapi kembali untuk buat sesuatu. Betul macam contohnya kalau orang yang ceraikan isterinya, kemudian dia rujuk, bukan dia kembali ke rumah itu je, tak kan. Dia kembali sebagai suami dan mengembalikan isteri yang diceraikan itu sebagai isteri yang tidak diceraikan lagi. Okey. Jadi di sini juga membawa maksud rujuk, kembali. Kembali kat sini bila berkaitan dengan bayaran yang dibuat, artinya kembali menuntut semula bayaran tersebut. Okey. Maka dikira rujuk, maknanya maka perbuatannya itu dikira mengikut niatnya, iaitu untuk merujuk, menuntut kembali. Okey. Dan jika tidak maka tidak dikira. Okey. Tadi baca tadi faham tak? Baca sendiri tak faham kan? Okey. Okey. Dalilnya Allah Taala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, dan maka sekiranya mereka menyusukan untuk kamu, mereka iaitu para ibu, okay, memberi susu kepada anak kamu iaitu para suami, para ayah. Okey. Maknanya sekarang ada anak, bapa dengan mak kan. So baby itu ataupun bayi itu disusukan oleh ibu. Fa'atuhunna ujurahun, maka berilah apa? Upahnya. Okey. Kerana upah menyusu, buang S tu. Kerana upah menyusu adalah atas tanggungjawab si bapa. Bapa yang kena bayar, bapa yang kena bayar upah. Okay, upah kalau perlu memberi upah. Okay. Maka jika si ibu menyusukan anak untuknya untuk si bapa itu, maka dia telah melaksanakan sesuatu kewajipan untuk bapa itu, dan banyak maka buang dengan itu si ibu boleh kembali meminta upah daripada si bapa kan. Ini dalil asalnya lah kan, yang digunakan untuk mengeluarkan kaedah ini. Okey. Faham ya? Maksudnya bila okey. Surah At-Talaq ayat yang ke At-Talaq ayat yang ke-6. Buka sekejap lah. At-Talaq ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum.
tempatkanlah mereka, iaitu para isteri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, isteri-isteri yang sudah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah-nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Okey. Saya saja baca tu pasal apa? Kalau tak baca nampak kat sini, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Sekiranya mereka, iaitu para isteri kan, memberi, para ibu memberi susu kepada anak kamu, iaitu para bapa, berilah upahnya. Jadi kalau baca macam ni mungkin boleh faham apa? Boleh faham apa? Walaupun suami isteri kena bayar juga. Sedangkan kalau suami isteri tak kena bayar, ini adalah dalam konteks apa? Sekiranya telah diceraikan. Okey. Artinya anak itu mesti diberikan susu ibu kan, dan ibu di sini adalah manusia lah kan. Susu ibu iaitu manusia kan. Kalau tak boleh juga barulah susu ibu iaitu lembu kan. Tapi kalau yang asalnya adalah apa? Adalah manusia. Okey. Sehingga kalau perlu beri upah, maka perlu beri upah. Okay. Dan tidak boleh dipaksa ibu kepada anak itu memberi susu. Okay. Secara paksa tak boleh. Tapi kalau ibu itu sendiri, ibu kepada anak itu sendiri nak memberikan susu, maknanya ibu tu telah diceraikan daripada si bapa, maka boleh. Dan bapa kena bagi upah. Walaupun ini bekas isteri saya, tu anak dia sendiri. Tak. Ya, tanggungjawab adalah kepada bapa, bukan kepada ibu, kepada anak tu. Okey. Kadang-kadang benda-benda macam ni dianggap macam remeh dan sengaja dilepas pandangkan. Betul tak kan? Maknanya dia anak dia, nasib lah kan, contoh kan. Tak boleh macam tu, pasal anak dia betul, tapi anak kamu juga kan. Dan dalam masalah tanggungjawab adalah lebih kepada bapa. Silakan. Suami isteri itu dah kahwin dengan orang lain. Pasal itu anak dia, bukan anak orang lain tu. Untuk anak dia lah. Untuk anak dia kan. Masalahnya sekarang ni ialah dari sudut nasab, anak itu adalah anak kepada, kita sebut suami anak kepada suami yang pertama, bukannya kepada suami yang semasa. Anak itu adalah anak tiri kepada suami semasa. Jadi sebenarnya yang orang yang perlu memberi nafkah ialah suami pertama yang merupakan bapa kepada anak tu. Kita kena bagi, kalau kat sini tadi, kalau untuk anak tu bukan upah lah, nafkah. Kalau untuk mak kepada anak tu, iaitu bekas isterinya, itu namanya upah. Pasal dia tak ada nafkah untuk bekas isteri, tak ada nafkah, tapi dia ada upah. Cuma sini mungkin satu masalah timbul, dan bila soalan tu keluar, saya pun kaitkan. Kalau seorang suami semasa tu, adakah suami yang semasa, maknanya faham kan ada bekas suami dengan suami yang semasa kan, dia ada anak tiri. Perlu tak dia jaga anak tiri dia? Perlu ke tak perlu? Kan jawapan pertama tak. Pasal dia bukan anak dia macam tadi lah kan. Ada second opinion? Apa? Second opinion dia lah. Second opinion ialah ya lah kan. So opinion mana yang lebih tepat antara first opinion dengan second opinion? Mana yang lebih tepat? Jawapannya ialah second opinion. Dan biasa kan bukan doktor lah, mungkin kot agaknya sebahagian doktor kata ambil second opinion kan. So kat sini second opinion lebih tepat, kerana Rasulullah SAW bila berkahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau dalam satu hadis kita mungkin biasa jumpa seorang, bila Nabi makan SAW dengan seorang anak kecil, apa Nabi cakap? Ya ghulam kul, ya ghulam qul bismillah, wahai anak, sebutlah bismillah.
Okey, dalam riwayat lain samillah kan. Kemudian wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Ini adalah bentuk tarbiyah. Kan, walaupun itu anak dan anak kecil itu namanya ialah Umar bin Abi Salamah. Umar anak kepada Abu Salamah. Okey, yang sekarang ini maknanya dalam masa hadis itu merupakan anak tiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mendidik. Bukan memberi nafkah. Tidak, mendidik. Saya sebut tadi mendidik kan? Oh, mendidik kan? Mendidik, okey. Perlu tak dia didik dan dia jaga. Kan, bila didik ni artinya mendidik dengan kasih sayang kan. So benda tu perlu ada. Memberi nafkah yang wajib adalah pada bapak dia. Pada bapak dia lah yang betul, bukan pada bapak tiri. Tetapi kalau bapak tiri nak memberi nafkah yang tak wajib lah, maksudnya dia nak bagi juga, boleh tak? Itu memang tak ada masalah. Kan tak ada orang melarang pun. Okey, bahkan itu lebih baik. Cuma masalahnya sekarang ni ialah yang berlaku ialah ada orang tu kadang-kadang dia nak kahwin dengan perempuan tu je. Dia tak nak pasal anak tu dah duduk dengan mak dia kan. Semua dengan second husband tu kan. Jadi tanggungjawab kita kan. Kalau anak tu duduk dengan bapa tak ada. Tak adalah. Sekarang ni ialah bila bersama. Okey, dan ada orang bila anak tiri pun bersama dengan dia, maknanya dengan isteri baru dia ni kan. So dia ada anak tiri, dia sebenarnya dia nak kahwin dengan isteri tu je kan. Anak tu dia memang tak kahwin dengan anak, tak tahulah kan. Tapi dia tak nak apa? Tak nak ada kaitan. Okey. So macam seolah-olah kan yang maknanya ialah kadang-kadang keluar mungkin kata anak saya kahwin dengan awak bukan dengan anak awak kan. Itu satu salah faham. Dalam dunia perkahwinan ni, bila kahwin dengan seseorang, anak dia tu pun mesti dilayan juga, keluarga dia pun mesti dilayan juga secara umumnya. Okey. Maknanya kalau dia adalah anak tiri, maka perlu diterbiahkan. Kalau kata mana dalilnya, saya dah sebutkan dalil tadi. Tapi kalau dia tak berada di situ, dia berada di bawah tanggungan siapa? Penjagaan suami yang pertama, bekas suami, maka memanglah suami yang semasa kepada isteri itu tak ada kaitan kan. Okey. Jadi suami yang pertama tu kalau anak duduk dengan mak dia, dia tak ada tanggungjawab mendidik lagi. Tanggungjawab mendidik tu masih ada kan? Masih ada, tapi dia tidak direct lah. Dia tapi tanggungjawab yang ada pasti adalah nafkah. Anak tu. Nafkah tu memang ada. Nafkah tu memang ada. Okey. Tanggungjawab mendidik masih ada kan, masih ada, tapi tidak dia panggil macam ni pendidikan tu kadang-kadang tidak ada jenis maknanya pendidikan yang secara mubasyir ataupun secara langsung, dan ada yang kadang-kadang kita jumpa pun dapat boleh mendidik juga kan. Masa berjumpa tu lah, masa berjumpa tu itu satu hal lah. Cuma yang saya nak tekankan tadi ialah bapa tiri tu kadang-kadang merasakan dia tak ada tanggungjawab kerana itu bukan anak dia. First husband yang sebagai asal tu mesti ada wajib dia mendidik lagi kan? Masih ada lagi. Kewajipan dia kan? Ya, masih lagi. Tapi kewajipan dia bukan maknanya bukan dia sendirilah. Dia mungkin contohnya kalau nak kena hantar ke sekolah, kena bayar, dia lah. Pasal anak dia. Nak advise budak tu, dia tengok tak? Ya, anak dia. Yang itu biasanya tak jadi kes sangat kan. Mungkin jadi juga. Tapi yang ketara ialah bila bapa tiri tu kan, dia merasakan tu pasal bukan anak dia kan, tu anak isteri dia daripada orang lain kan. Jadi dia merasakan tu bukan. Jadi so, bila ada anak nanti, bila mana katalah dia ada anak daripada isterinya itu kan, dengan anak tiri dia dah jadi macam perbezaan. Yang ni dapat makan pizza, ni dapat makan lempang, bukan lempeng, lempang. Kan macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tangan kanan semua tu. Adakah itu menunjukkan kewajipan atau menunjukkan ihsan dia untuk mendidik? Kalau berada dalam rabibah. Jadi interpretation itu adakah mana mesti atau ihsan? Kalau daripada belas kasihan dia, okey dia rabaib, wajib kan atau belas kasihan. Kalau dalam perkataan apa dia warabaib kan, rabaib adalah anak yang dijaga daripada isteri, daripada anak angkat lah, bukan anak angkat, anak tiri. Okey. Kat sini menunjukkan sebenarnya bila dah ada kat situ kan, dia kena terbiah. Dia tak boleh biarkan. Pasal macam kata kalau kita tak sayang saudara kita bersama diri sendiri, iman tak sempurna. Boleh jadi masuk dalam sayang, belas kasihan sekali semua tu. Boleh. Dia boleh masuk, tapi kalau nak mengatakan wajib tu dekat-dekat dengan wajib juga boleh lah. Pasal dia memang tanggungjawab kita adalah untuk nak
kan, nak menyampaikan kebaikan apa semua kan. Jadi orang yang paling dekat ialah yang paling dekat dengan kita lah, isteri kita kan, dengan anak-anak dia. Takkan nak jaga isteri kita je, isteri jadi yang salihah, anak tiri dia anak tiri kita maknanya anak isteri kita tu daripada suami lain, takkan kita nak jadikan dia penjenayah kan. So kalau kita biarkan begitu, kita dah adalah penyebab tu adalah menanggung dosa lah kan. Okey, so maknanya dari sudut tu lah. Ya, merangkumi. Sepatutnya bapa tiri ataupun katalah mak tiri sekalipun, yang bapa tiri, mak tiri, maknanya kalau perempuan tu kahwin dengan seorang lelaki, lelaki tu dah ada anak kan, dia pun wajib tarbiyah juga. Kadang-kadang itulah masalahnya, kadang-kadang bila dah ada, dia nak kahwin dengan lelaki tu je kan, anak dia, aku tak kisah anak tu, anak kau jaga sendirilah kan. Tak boleh gitu. Okey. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Ini dalilnya yang digunakan. Kemudian dinyatakan contoh-contoh. Contoh lain, orang yang memberi nafkah wajib kepada isteri orang lain dan anak-anak orang lain itu, atau kepada hamba-hamba orang lain itu, atau binatang ternakan siapa? Orang lain tu. Okey? Dan dia niatkan untuk kembali kepada orang itu, maka dia berhak kembali meminta bayaran. Dia niat kembali untuk apa? Untuk membuat tuntutan. Okey? Dia berhak tak dia meminta bayaran? Berhak. Khususnya jika objek itu ada dengannya, seperti barang gadaian atau pekerja dan sebagainya. Maksudnya dia kawan dia gadai kan, jadi dah habis masa, kawan tu partner pergi tak tahu. So dia tahulah benda tu, dia apa? Dia tebus. So barang tu dekat siapa? Ada kat dia lah, ada kat B lah. Barang ni siapa punya? A punya kan. Jadi lepas tu bila A datang, mana ni dia? Bagilah, dah bayar dah, bayar. Bagus, alhamdulillah bagi. Kan, tak boleh. Bagi lah, tapi saya niat dulu, aku niat dulu. Bila aku gadai balik semula benda tu, nanti kau jumpa aku kau bayarlah kat aku balik. Walaupun tak disuruh orang yang tu. Ya, ini nanti kejap lagi ada kes. Bukan ada kes lah, ada syarat. Okey, benda yang perlu niat tak boleh. Benda yang tak perlu niat dia kena. Tapi dengan syarat ada niat. Niat daripada orang yang membayar. Dah pening ke belum? Dah pening ke belum? Dia kalau dah pening, itulah ilmu. Kan? Okey. Macam ni saya kena pergi sana lah kan. Okay, sekarang ni ada nak letak apa letak rumah lah, rumah sewa okay, sewa. Okay, jadi kata A yang sewa rumah ni, A yang sewa rumah ni, B kawan dia, B ada rumah lain, tak ada masalah. Tapi dia tahulah bahawa A ni sewa rumah ni. Tiba-tiba A pergi outstation. Dia pergi outstation, katalah berapa, cadangnya 1 bulan lah kan. So kan bayar tiap-tiap bulan kan. So kalau kat Arab Saudi dia bayar setahun terus. Kalau sini bulan-bulan bayar. Setahun terus letih. Ni bulan-bulan okey lah. Tapi tiba-tiba outstation dia jadi 2 bulan 3 bulan tak balik. Tuan rumah tu kan dah risau. Dia panggil lah B, kata macam mana ni rumah ni, saya nak ambil balik ke apa? Kita tak apa kan. Saya boleh kontak, saya dapat kontak sekali-sekala tu, dapat kontak juga, dapat tahulah yang A tu ada dekat negara sekian-sekian dan dia sibuk. Jadi tak apalah, saya bayar dulu. Dia dah bayar berapa bulan? Katalah 1 ataupun 2 ataupun 3 bulan. Bulan yang keempat A pun balik tengok rumah dia masih ada lagi kan. Masih belum dirampas lah dia, maknanya dia ambil semula oleh tuan rumah. So dia tanyalah, okey rumah ni tak ada masalah, aku tak bayar ni semua kan. Kata aku bayar kan, saya yang bayar kan. Jadi dalam kes ni saya yang bayarkan. Okay. A kata terima kasih banyak-banyak lah bayar kan. B kata saya bayarkan dengan apa? Dengan niat kau balik nanti kau bayar balik lah kat aku kan. Aku bukan ada duit banyak sangat, bolehlah nak tolong tu. Jadi kalau A kata saya tak suruh pun kan, bila kamu bayar tu kira halal lah kan. Dia kata tak, saya niat bila bayar tu kamu saya nak kembali kepada kamu untuk tuntut balik semula. Itu yang rujuk ni kan. Okey, so tak ada. Okey, jomlah jumpa siapa? Jumpa mahkamah lah kan, jumpa hakim. Hakim akan berdasarkan kaedah ni, okey, hakim akan mengatakan, hakim akan tanya dia ni, niat ada ke tak ada? Ada niat ke tak ada? Ada niat tak bila bayar tu, bayar berapa bulan tadi? 1, 2, 3 untuk rujuk dan tuntut. Ataupun sedekah ya betul. Apa niat dia? 1, rujuk. Kat situ saya tulis ataupun saya tulis pada teks asal. Yang kedua adalah tabarruk. Kan dalam
akad bank ada tabarruk kan. So adakah nak rujuk ataupun nak tabarruk? Apa niat dia? Kalau niat dia adalah tabarruk, maksudnya memang dia bayar tu, tak apalah aku pun dapat bonus banyak kan. Kerja kat Arab Saudi dapat bonus 2 bulan. Baru ni raja baru kan. Hafizahullah. Okey. Tapi kalau dia kata rujuk, tak. Saya sebenarnya nak rujuk, untuk rujuk sini dalam kurungan letak tuntut. Okey, nak tuntut balik ni apa yang dia bayar tadi lah. Hakim akan tanya, kamu niat yang mana satu? Kalau dia kata saya niat tabarruk tapi tengok dia dapat bonus banyak, saya tukar niat. Tak ada lah. Apa niat masa bayar tu? Niat masa bayar, yang pertama tu tabarruk, yang kedua rujuk, yang ketiga rujuk. Maknanya dia boleh minta 2. Okey. Kalau semua rujuk 3. Kalau semua tabarruk, kira tabarruk dah bagi free, mana boleh nak tuntut balik? Dia niat rujuk, kemudian dia nak tabarruk, boleh lah kan? Dia ada boleh tak boleh kan? Kalau dia niat rujuk nak tabarruk, kalau ada hak kemudian dia lepaskan hak tak apa. Tapi kalau tak ada hak kemudian dia menuntut balik, itu dah tak kena lah. Okey. Boleh? Contoh lain seperti orang yang membayar hutang orang lain kepada pemberi hutang, dia boleh kembali menuntut. Okey, rujuk bayaran jika dia niat untuk rujuk. Kalau dia niat tu, masa dia bayar tu niat dia apa? Tengok betul-betul Okey. Namun jika dalam kes-kes ini dia niat tabarruk, ni yang saya sebutkan tadi kan, memberi secara gratis. Gratis ni bahasa Melayu dah sebenarnya kan, walaupun asalnya Indonesia, maksudnya free, percuma. Atau dia tidak niat untuk kembali, maka dia tidak boleh kembali. Okey, faham tak? Maknanya sekarang ni niat dia tabarruk, satu lagi niat dia rujuk, satu lagi niat dia apa dia? Niat dia apa? Tidak dia, atau dia tidak niat untuk kembali. Faham tak? So ada beberapa situasi sekarang ni. Ada 3 situasi, iaitu pertama dia nak rujuk. Okey, yang kedua, ini yang pertama lah. Yang kedua ialah dia nak tabarruk. Yang ketiga, letak kat mana bawah tak apalah. Yang ketiga ialah dia tak nak rujuk. Niat dia bukan untuk nak kembali, tapi dia mungkin tak terfikir free lah. Okay? Dia mungkin tak terfikir saya bukan nak bagi free, tapi tak apalah, tak nak ambil. Dia membawa maksud bagi free lah. Okay? Kerana yang pentingnya ialah dia kena setkan niat dia, set kat dalam tu. Macam mana nak gerakkan hati tu? Tak payah lompat-lompat lah, gerak dalam hati. Setkan dalam hati dia apa? Rujuk. Maknanya dia nak tuntut. Tapi kalau set dalam hati dia, saya tak nak tuntut. Tabarruk ke? Dia kadang-kadang kita pun nak bagi free ke tak free, tapi yang pentingnya saya tak nak tuntut kan. Okey, so dia ada satu, memang nak bagi free. Yang kedua, saya tak nak rujuk. Saya tak nak tuntut. Dan yang ketiga ialah niat saya nak tuntut. Okey, jadi disebutkan di sini jika dalam kes-kes ini dia niat tabarruk, memberi secara gratis percuma, atau dia tidak niat untuk kembali, untuk rujuk, untuk tuntut, maka dia tidak boleh tuntut. Dia lupa nak niat. Bukan lupa nak niat, dia memang dia tak nak tuntut, tapi dia tak sebutlah apa, hibah ke, tabarruk ke, hadiah ke, sedekah ke, kan? Dia tak macam mana, dia tak fokuskan pemberian ini apa dia, bentuk apa. Dia tak firm lah. Dia tak firm dalam, tak definite. So kiranya kalau macam yang tak rujuk tu, if let's say orang tu nak bagi, dia boleh terima tak? Orang nak bagi boleh terima, tapi nak tuntut boleh tak? Itu masalah sekarang ni adalah kalau dia nak tuntut, boleh ke tak boleh? Nombor 1 boleh, nombor 2 tak boleh, nombor 3 tak boleh. Nak tuntut kembali kepada orang tu, menuntut. Yes, ini berkaitan dengan hak. Okay? Dia soalan yang puan tanyakan tadi tak ada masalah kalau orang nak bagi. Ini bukan hak saya kan. Contohnya macam bonus apa semua tu kan. Kita gaji lah kan. Betul tak? Orang nak bagi bonus tahun. Boleh tak boleh ustaz? Banyak ni ustaz. Kita boleh tak, kalau rasa lebih bagi saya sikit lah kan. Orang bagi tu ustaz, dia nak bagi, dia niat nak bagi. Betul dia boleh tarik balik tak? Dia boleh tarik balik ke tidak? Kalau itu satu perbuatan, satu soalan yang bagus. Okay? Kalau yang dia janjikan itu adalah perkara sunat, kan? Okay? Dia boleh
dia boleh macam apa? Dia boleh tarik balik. Dia boleh pasal hak dia juga. Ya, dia macam contoh dalam bentuk lain ikrar, mana ataupun pengakuan. Pengakuan kalau dah mengaku contohnya berzina kan, kena hukum tak kena? Tarik balik. Dah mengaku semalam. Mengaku semalam lain dah tarik balik habis. Gitu lebih kurang perbincangan dia kalau dia kata janji yang tidak janji yang tidak berunsur wajib lah begitu. Kalau dia bagi satu janji yang tidak berunsur wajib, dia tak wajib untuk nak laksanakan. Janji itu sendiri berunsur sunat. Jadi hukum dia sunat. Kalau misalnya definition wajib dengan sunat kan, misalnya kata dia ni ada rumah, itu susah dia bagi duduk. Dia kata tak apalah, nanti dia dapat balik duit, dia akan bayar balik sewa. Itu janji wajib ke sunat? Dia wajib dah kan. Kalau dia tak janji, dia dah janji. Kalau dia tak janji, dia munafik lah tu. Tapi kat sini janjinya adalah sekiranya dia mampu kan. Bila dia mampu, dia kena bayar balik tak? Memanglah kena bayar. Memang kena bayar. Itu definition wajib dan sunat tu clear tu. Betul. Sekarang ni pun saya tak boleh nak clearkan. Tapi secara umumnya perbincangan para ulama kita dia dalam masalah fiqh. Masalah fiqh sekiranya contohnya macam jual beli kan. Sewa beli. Kita sewa satu kedai ni dengan perjanjian kat situ ialah bila sampai satu masa nanti kita akan beli. Okey. Jadi kat sini kita janji untuk beli. Kan, kita sewa dan kita bayar dan kita janji untuk beli. Janji kat sini adalah janji yang tidak bersifat wajib. Okey. Pasal sewa beli ni pun, kalau kita dah beli pun boleh tak kita nak? Ada masa tak untuk nak? Ada one berikan conditional kan? Conditional tak wajib lah kan? So boleh tak kalau kita beli satu benda, kita dalam tempoh sekian kita nak cancel kan? Dah beli dah, tak boleh? Tak. Kan kita ada masa. Lebih kurang gitulah dalam masalah ni. Ada bentuk janji yang memang perlu diselesaikan, okey, dilaksanakan, dan ada bentuk janji disebabkan janji itu sendiri berunsur sunat kan, kita boleh nak batalkan. Sunat ni mana bisa berikan conditional kan? Bukan sunat, maknanya hukum dia adalah sunat, maknanya hukum dia bukan wajib. Macam kita misalnya tadi sewa dia tak ada bayar, tapi dah understanding dah, dia kata okey, yang perlu dia fahaman, dia akan bayar. Bila dia dapat duit, dia akan dapat duit masa-masa ni. Bila dia dapat duit, syarat dia kena bayar lah kan? Itu dah jadi wajib. Pasal sewa tu dia duduk situ kan, dia duduk tempat tu atas dasar apa? Dia dapat manfaat tu berdasarkan kepada sewa ke pemberian? Sewa. Kan? Tapi contohnya sekarang ni contohnya sekarang ni tak ada apa-apa transaksi. Cuma katalah saya datang, saya kata saya nak bagi, katalah minggu depan nanti saya bagi seorang RM10. Kenapa saya nak bagi kan? Okey, tapi ada masalah. Saya tak jadi bagi pasal apa? Pasal ada masalah, saya memerlukan duit tu. Jadi itu dia tak ada macam satu macam tadi sewa kan. Dia tak ada satu benefit yang kita ambil. Ini maksudnya kita bezakan antara yang tu bila ada benefit dan dipersetujui dengan sewa, dan sewa tu dimaafkan sehingga ada duit. Bila ada duit kena bayar lah. Tapi kalau tiba-tiba datang kata jom kita nak pergi kejap lagi petang kita pergi camping, okeylah. Kan? Demikianlah kita cakap kat anak-anak kita lah kan, dengan isteri kita. Bila petang tu tiba-tiba bos kita call kan, on call ataupun pesakit call kan, on call kena pergi. Janji dah. Sementara dua ni mana janji yang ataupun mana satu yang lebih berat kan? Contohnya kan yang lepas ni lah, mana yang wajib, mana yang sunat. Membawa anak-anak pergi camping tu, dia adalah hukum dia apa? Wajib lah. Benda sunat lah kan. Tapi menjaga patient yang tengah sakit ni, hukum dia apa? Wajib lah, pasal khususnya kalau tak ada doktor lain. Sebagai contoh. Jadi kat situ yang ni boleh dibatalkan lah kan. Dan tak perlu pun nak ganti sebenarnya. Kalau dia tak ada reason, misal dia tak mau pergi, kalau tak reason tak boleh lah. Reason tak boleh. Tapi kalau contohnya nak pergi tu pening, nak bawa kereta tak boleh. Yang boleh bawa kereta pula dia seorang aja. Anak dia boleh tak marah kan? Apa ayah ni janji tapi mungkin janji munafik boleh tak? Tak. Pasal apa? Dia ada reason kan. Tapi kalau tak ada reason mungkin lah kan. Janji yang sunat tu perlu dilaksanakan. Okey. Ustaz, saya nak tanya satu kan. Kalau macam saya nak beli barang, lepas tu penuhnya tak ada duit, lepas tu saya janji dengan peniaga tu saya akan datang esok.
tutup esok saya tak datang, itu bukan wajib kan? Itu atas sunat. Tapi barang memang saya tak ambil. Tak datang tu Sebab saya tak sempat datang. itu tak ada masalah kan. Dia akan menjadi masalah sekiranya sengaja tak datang kan. Dia kalau ada, dia senang kalau ada reason kenapa tak datang tu, itu tak ada masalah. Okey, cuma biasanya kita maklumkanlah pada orang tu kan. Okey. Tapi macam kita katakan macam sifat penaklukan. Satu balanya bila kita buat janji, kita tak buat, kita tak jalankan janji. Apa makna yang segitulah? Tanpa ni lah, tanpa sebab lah. Tanpa sebab. Okey. Tanpa sebab dia janji, lepas tu dia tak laksanakan tanpa sebab. Sebab tu kita tak boleh sebenarnya senang-senang bagi janji. Kan? Kita kalau nak pun kita cakap sekiranya tak apalah. Saya akan bagi sekiranya ada kemampuan. Okeylah. Saya akan bagi, kita akan buat, tiba tak buat. Masalah lah. Pasal dia itu boleh menunjukkan yang dia betul tak sincere kan. Nak buat kaya dah, kita tak ada sebab kan. Okey. Mana lagi? Okey. Dia tidak atau dia tidak niat untuk kembali, maka dia tidak boleh kembali kan. Okey. Ini kerana orang yang dibantu itu tidak mewakilkannya dan tidak pula memberi izin kepadanya. Ini sebab dia lah kenapa orang yang memberi secara percuma, dia beri secara percuma, dia tak boleh minta balik. Okay, kerana dia tidak diwakilkan dan dia tidak diizinkan. Okey. Satu. Yang kedua, keadaan yang kedua ialah dia tidak niat untuk tuntut. So bila dia tak niat untuk tuntut, dia tak ada hak lah untuk menuntut. Okey. Tapi tengok pada perenggan yang terakhir kat sini. Semua perbincangan ini adalah pada hutang yang tidak perlu kepada niat, yang tidak memerlukan niat. Okey. Adapun hutang yang perlu kepada niat seperti zakat. Okey, kafarah dan nazar dan sebagainya yang perlu pada niat. Maknanya kalau nak laksanakan kafarah itu ialah kena bebaskan seorang hamba. Okey, dia katalah dia kena bebaskan seorang hamba bermula daripada Januari, Rabiul Akhir. Kan? Sampai ke Ramadan dia tak apa, dia belum lagi. Macam hutang lah kat atas dia kan, betul tak? Okey. Kawan dia nak bebaskan. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tengok kat sini. Maka orang yang membayar untuk pihak lain tidak boleh merujuk ataupun kembali menuntut. Kenapa? Ini kerana pembayarannya itu tidak berfaedah. Kerana pihak yang wajib membayar zakat dan sebagainya itu tidak mewakilkan orang yang membayar. Okay? Ini dalam kes kalau perlu niat. Nak bayar zakat kena ada niat. Bukan sebut niat, kena ada niat. Sekarang ni contohlah kan, saya ada 1,000 kan. Okay. Jadi saya kena bayar zakat 2,000 contohnya. Okay. Tapi saya bawa lah 2,000 juga kan. Cuma masa 1,000 tadi tu, 1,000 masa saya bagi mula-mula tu, niat apa? Bukan niatnya zakat, niatnya hadiah. Kenapa? Kerana yang datang tu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi, tak boleh terima zakat. Dia tengok kesian keadaan dia kan. So kita pun ada duit ni, bagilah 1,000 kat dia. Niatnya apa? Hadiah. Okey, niat hadiah. Okey. Kemudian kita ada pula apa? 100 lagi. 1,000 lagi. 1,000 lagi bila kita bagi, kita niatkan apa? Katalah kita niatkan zakat. Okey. So kat sini bila katalah kita balik nanti isteri kita tanya dah bayar belum? Dah bayar dah 2,000. Kan? Bila cek balik 1,000 yang pertama tu adalah hadiah. Tapi kira hadiah pun macam ni ya. Kalau kita nak niat zakat dah tak boleh dah kan. Okey. Tak apalah, keluarkan lagi 1,000. Keluar jalan cari orang, nampak jumpa seorang lagi. So kita pun bagi tu, kita terlupa. Contohlah terlupa apa? Zakat. Kita bagi atas nama hibah ataupun tabarruk tadi lah kan, tabarruk. Yang balik tu baru teringat apa dia? Ada 1,000 lagi kena bagi, iaitu zakat kan. Tukar niat lah sekarang. Tukar, duduk, bukanlah macam tu kan. Jadi kita duduk sekejap, kita pun tukar niat kita tu. Boleh tak? Tak boleh lah. Pasal apa? Pasal masa bagi tu niat kita adalah hibah ataupun tabarruk ataupun apa. Okay? Jadi tak boleh. Ataupun hadiah. Makna niat tu Ustaz mesti masa berlaku masa melaksanakan dia sebelum bersama. Macam solat dia kan. Dia tak boleh dah solat 2 rakaat. Kemudian tanya dia, yang ni solat apa? Kata bang ni solat isyak. Oh isyak ya. Kita pun duduk sekejap, dah niat dah.
benda tu dah habis kan, tak boleh kan. Dia semasa melaksanakan. Sebelum tu sikit tak apa, pasal kita nak ambil wuduk memang kita dah niat dah kan. Tapi masa nak takbir tu pun kita kena ada niat tu. Bukan lafaz je, niat dalam hati. An-niyatul qasdu wa mahalluha al-qalbu. Niat adalah qasad hati, gerak hati, dan tempatnya adalah dalam hati. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Diikuti dengan Pelaksanaan. Okey. Jadi kat sini ceritanya ialah katalah kita bagi contoh A dengan B jugalah kan. Tapi contoh lain sikit lah. Okey. Sekarang ni masalahnya ialah zakat kan. A kena bayar kena bayar zakat. Letak berapa? Berapa? 5,000. Zakatnya 5,000. Okey. B kan, dia jauh lebih kaya daripada A ni kan. So dia kata tak apalah 5,000 ni kan dia nak bayar. Tapi dia nak buat apa? Dia nak buat surprise. Surprise kan, Indonesia sekarang ni kan kadang-kadang nak buat baik kepada orang kita. Aku dah bayar dah kau punya ni sewa kan. Ni nak kena bayar balik. Tak ada, aku saja bagi. Oh, terima kasih. Dia nak buat begitu pada apa? Pada zakat. Macam mana dia nak buat pada apa? Pada rumah sewa tadi, dia nak buat pula pada zakat. Okey. So dia pun pergi, dia pun bayar. Pergi pejabat zakat, dia pun bayarlah yang ni settle. Dia buatkan atas nama siapa? Atas nama A. So resit tu nama A lah, dia pun bagi. Kan? Kau tak bayar zakat dah, aku dah bayar dah. Sah ke tak sah pembayaran zakat oleh B untuk A? Sah ke tak sah? Kenapa tak sah? Kerana perlu? Kerana zakat itu perlu? Perlu niat. Okay, zakat itu perlu niat. Kalau B tu untuk keluarga, kalau keluarga pun kena ada niat. Kena. B tu niat untuk keluarga lah. Keluarga siapa? Kalau keluarga dia, Keluarga dia. isteri dia. Ni dia beri kat pejabat zakat, dia kata untuk anak saya, isteri saya ni. Harta tu harta siapa? Kalau harta bersama okey lah. Harta bersama tak ada masalah kan. Tapi kalau harta tu harta isteri dia, bukan harta dia, harta isteri dia, dia nak bayar, boleh tak? Boleh. Boleh, tapi kena beritahu. Kena beritahu. Isteri kata tak, saya yang nak bayar. Isteri suruh bayarlah kata. Kalau katalah isteri kata tak, abang bukan ada duit pun, tunjuk macam kaya kan. Saya lagi banyak kan. Tak, abang tak payah bayar, abang banyak kerja urusan lain apa semua, biar saya yang bayar sendiri. Jangan mandai-mandai contohlah kan. So macam mana kita nak buat? Tak boleh lah kita bayar pasal dia tak bagi. Dia tak wakilkan pada kita. Okay, tapi kalau dia kata, oh baguslah, memanglah bayar sampai ke mati pun tak apa kan. So dah memang dia wakilkan kepada kita apa sepanjang hayat dia. Contohnya kan, boleh lah. Sekali dia dah wakil, selesai lah. Tapi sekarang ni dia nak bayarkan zakat tanpa pengetahuan A. A nak pergi bayar zakat, dah you punya kawan dah bagi dah dulu. Oh iya ke? Lah macam mana? Lepas tu, ada saya ada tak cakap kat awak suruh bayar? Tak ada. Ni kenapa awak bayar? Kan saya saja nak bayar kan. Nak buat baik kan. So kata kat sini memang dia bayar 5,000 tu pahala memang ada. Tapi adakah hak ataupun tanggungjawab zakat A selesai, gugur ke tidak, itu lain. Itu cerita lain. Okey. Niat dia sebabkan zakat ini berkaitan dengan niat. Okey, kemudian macam disebutkan di sini contohnya lagi apa? Zakat kafarah. Kan? Penghapus dosa ni, nazar dan sebagainya. Jadi kalau nak diwakilkan mesti ada apa? Mesti ada niat. Dan mesti ada akad mewakilkan. Akad tu tak payah salam kan? Tak payah salam. Kata jumpa B kan, aku tak ada duit lah sekarang ni. Aku banyak dapat bonus. B cakap aku banyak dapat bonus. Boleh tak tolong aku sikit? Contohlah kan. Boleh berapa? 5,000. 5,000. Aku ingatkan 10,000. Contohlah kan. Okey, tak apa. Boleh, tapi yang kena wakilkan lah kan. Dia kata okey, aku wakilkan. So dia pun wakilkan, dia pun pergi bayar. Itu tak ada masalah. Okey. Jadi dengan itu kat sini, katalah B bayarkan, kemudian nak tuntut pula. Dia bayarkan tu kerana masa kan. Kawan tu mungkin ada duit 6 bulan lagi. Tapi dah tuntutan tu maknanya dituntut oleh katalah kerajaan ke bila? Sekarang bulan ni 6 bulan lagi baru dia ada. Dia tahu kawan dia baru ada 6 bulan lagi. So dia bayarkan sekarang. Tapi lepas tu baru dia cakap, okay, kat sini 6 bulan lagi nak dituntut. Boleh tak boleh? Dua benda. Satu, dia tak boleh tuntut. Yang kedua, A masih kena bayar 6 bulan lagi. Pasal apa? Pasal A tak mewakilkan kepada B.
So dia dapatlah pahala 5,000 tu, pahala ada. Tapi bukanlah pahala membayar apa ni, tidak kan. Cuma kat sini dia tak boleh tuntut. Yang mana asal niat dia nak tuntut kan, tu dia tak dapat. Sebab tu kalau berkenaan dengan perkara-perkara ni perlu ada ilmu lah sedikit, supaya kita maknanya tahulah apa yang kita boleh tuntut, apa yang tak boleh tuntut kan. Tapi kalau tak ada ilmu pun insya-Allah tak ada masalah. Kalau kita dah pergi ke mahkamah, terima je lah ilmu yang diberikan oleh hakim tersebut nanti kan. Cuma ilmu yang tersebut mungkin tak sesuai dengan apa yang kita nak. Itu je. Okey. Ustaz, macam kalau dia bayar pada benda yang tak perlu. Dia bayar pada benda yang tak perlu niat. Tak perlu macam benda tak perlu. Macam dia bayar memang si A tu memang tak nak bayar sebenarnya, tapi dia tolong bayar. Boleh. Tapi benda yang tak ada niat tak apa. Contoh, saya bagi contoh mungkin sesuai lah. Sekarang ni dia kena akikahkan anak dia, tapi duit tak ada kan. Duit ada lah, tapi duit untuk benda akikah tak ada. Akikah berapa? 700 lah seekor kambing. Katalah 700, 800. 800 kot. Belum masak lagi. Masak sendiri lah kan. 800 belum masak lagi. Sekarang ni 800 dia tak ada. Dia ada lah, dia ada nak bayar telefon semua ada. Tapi kalau dia tak bayar telefon, dia bayar yang ni, masalah pada dia. Dia tak bayar kereta apa semua, masalah pada dia, betul tak? Jadi yang tu lebih utama lagi daripada yang ni. Dia tak boleh kan. Jadi B nak bayarkan, so B pun beli, bagi ini akikah dia. Boleh tak boleh? Boleh. Okay. Macam ni tak, macam dia memang niat tak nak bayar sebenarnya. Si A memang niat tak nak bayar. Macam dia sewa memang dia dah nak keluar daripada rumah tu. Tapi sebab si B ni tolong bayar juga tanpa pengetahuan si A. Jadi macam mana? Dia boleh tuntut balik ke tak? Dia boleh tuntut balik ke tak? Kalau ikutkan kaedah ni boleh. Kalau dia niat tu, dia boleh. Tapi benda tu biasalah dia kita pun faham. Perbincangan kita di sini adalah berkenaan dengan qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh. Kaedah fiqh digunakan, formula fiqh ni digunakan untuk mengeluarkan hukum. Dan kita dah tengok sekarang ni kan, biasanya ini adalah pada keadaan apa? Keadaan berlakunya pertelagahan yang memerlukan kepada hakim. So hakim yang akan buat kerja ni. Tapi dia tahulah, dia kata kalau ikutkan kaedah dia boleh. So dia bayar nak lepaskan kawan dia daripada, yalah kadang-kadang kita mungkin ada masalah pada kawan-kawan kita kan. Dia tak nampak apa dia kesan dia tak bayar tu. Mungkin dia kena saman, mungkin dia kena muflis, mungkin dia kena apa. Kita nak cerita dia tak nak dengar. Kan ada jenis-jenis orang gitu kan, nak cerita degil pula kan. Dah lah bodoh sombong kan. Itu nama dia jahil murakkab kan. Tapi kita nak tolong dia, kita pun tolong juga, kita bayar juga. Daripada yalah kalau katalah dia masuk penjara, anak dia, bini dia, kita juga kena tanggung, contohlah kan. Jadi baik-baik lepaskan dia kan. Alah 1,000, katalah 1,500, aku bayar 1,500 kan. Tapi tak apa, satu masa aku tuntut kat dia kan. Daripada nak kena bayar 1,500 sebulan dengan nak kena bayar 1,500 berapa? 12 bulan. Pasal dia masuk penjara 12 bulan, contohlah kan. Kita pun fikir tu. Okay, so manusia ni kadang-kadang ada jenis fikir, yang tak fikir kan. Jadi kadang-kadang berlaku gitulah. B pun tolong, atas dasar nanti dia nak tuntut balik. Okay. So dalam kes ni kalau bawa ke mahkamah kan, kalau mahkamah syariah dia akan hakim akan bertindak berlandaskan kepada kaedah-kaedah ni. So pengajarannya Ustaz, dia kalau benda yang apa ni affecting hak kan, baik jelas apa kan. Baik. Jelaskan benda tu apa. Maksudnya macam mana? Jadi awal-awal jangan sebelum kalau kita nak balik, nak hak sebagai hak kita kan. Saya nak bayar, awak tak ada duit, jadi saya akan tuntut balik. Kalau dia tak setuju, dia macam dan cerita kan. Itu satu dia panggil apa? Satu keadaan. Keadaan kedua ialah macam saya sebut tadi. Kita dah beritahu kat dia, saya nak bayar ni, tapi nak kena tuntut kan. Nanti cakap kalau kawan-kawan, nanti kau dah kaya, nanti kau bayar. Tak apalah, 20 tahun nanti pun tak apa, tak ada masalah kan. Kalau kau tak boleh bayar sekarang, kau bayar kat anak aku ni. Dia, aku tak nak. Kalau kau tak nak, kau masuk penjara nanti, biar. Kadang-kadang ada jenis gitu kan. Kita pun kata, tak sanggup kita nak biarkan kawan kita masuk penjara apa semua kan. Contohlah kan. Tak apalah kan. Dia kata, aku nak bayar juga. Aku tak ada kaitan. Kau bayar, aku kalau tak boleh tuntut daripada aku. Contohlah kan. Kita pun bayar juga. Lepas tu kan, kita sebenarnya walaupun dia tak nak tu, kita boleh tuntut dekat mana? Dekat mahkamah. Dan mahkamah boleh arahkanlah supaya dia keluarkan, katalah 1,500, 100 sebulan, yang tak membebankan dia.
Tak boleh, hakim 100 membebankan 50 sebulan kan, 50 sebulan. Maknanya dalam tempoh berapa tahun tu selesai lah. Itu antara cara dia nak lepaskan kan, nak dapatkan hak balik semula. Antara caranya begitu. Okay? Mungkin antara cara lain nak dapatkan, ini satu kes lain lah. Kalau kita bagi pinjam pada orang tu katalah 10,000, nak minta tak bagi. Antara caranya ialah apa dia? Kita pun ambil barang dia kan, yang harga 10,000, lepas tu kita pun kira apa? Bayar dari situ. Okey, tapi sebaiknya dapat apa? Perintah dari mahkamah kan. Itu antara cara dia. Okey. Apa tujuan undang ni Ustaz? Dia punya purpose menjaga hak. Menjaga hak. Okey. Menjaga hak manusia secara umumnya. Kan, kalau kita tengok daripada awal lagi kan, kadang-kadang bila berlaku sekian, satu menjaga hak, yang kedua ialah menghindari kerosakan yang akan berlaku daripada persengketaan dalam masalah harta. Okay? Kebanyakan kita baca sebenarnya ni adalah berkenaan dengan hak harta kan. Harta tu satu hal lah. Hak ni maksudnya macam saya dah sebutkan dulu kan, kadang-kadang benda tu bukannya harta, tetapi adalah hak. Macam nama contohnya kan, bila digunakan nama, laku. Bila tak guna nama tu keluar je, bukan duta lagi dah kan, untuk produk tu tak ada orang beli. Letak dia duta kembali, ramai pula orang beli. Okay? Jadi boleh tak jadi duta free itu je kan? Ataupun jadi duta tapi tidak pada kadar pasaran kan. Kalau kita bincang sebelum ni kan, okay, kalau sepatutnya jadi duta satu produk tu, katalah saya tak tahu apa, tapi katalah dapat 10,000 sebulan. Okay, kawan tu bagi 6,000 je, syarikat tu bagi 6,000. So masa dia tak tahu, tak apalah. Masa dia tahu, ni tak boleh ni, kau kembali kepada mahkamah. Mahkamah akan tengok kenapa berlaku benda ni, kerana tak dirujuk kepada al-adah, adat, kebiasaan. Okay? Sedangkan al-adah muhakkamah, dalam perkara-perkara yang bila berlakunya penipuan ke apa semua, kita kembalikan kepada adat. Okay? So nak kembalikan balik semula hak orang tu. Okay? Boleh? Yang pentingnya kat sini, kita mungkin tak pergi secara detail lah kan, tapi kita dapat secara gambaran umum macam mana seorang hakim tu dia nak keluarkan hukum. Kan. Dan kalau rasa betul-betul nanti kena masuk lah pula kan, diploma kehakiman apa semua kan. Tapi ini sebahagian daripada tu. Ulama kita bila nak keluarkan hukum, dia akan gunakan satu dalil, kumpulkan dalil. Yang kedua, dia akan tengok formula yang dah dirumuskan oleh para ulama pula macam ni. Lepas tu baru dia akan keluarkan hukum. Okey, baik. Kaedah ke-33. Idza tazahamatil masalih quddimal a'la minha. Jika bertindan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan lah, hendaklah didahulukan yang lebih tinggi. Fayuqaddamul wajibu 'alal mustahab, maka didahulukan wajib terhadap mustahab. Mustahab sunat. Wajib tu wajib lah kan. Okay. Kemudian warrajih minal amrain 'alal marjuh. Rajih bukan rajah, rajih, JIH. Rajih terhadap marjuh. Rajih ni ada dua pandangan kan. Satu pandangan yang kuat, satu pandangan yang lemah. Pandangan yang kuat namanya rajih, pandangan yang lemah namanya marjuh. Asal perkataannya ialah daripada dacing. Dacing ni kalau kita letak berat, rajaha, dia rajih. Ni rajih, ni marjuh. Okay, yang naik ringan tu marjuh nama dia. Ya. Marjuh yang kalau bahasa mudah yang lemah. Pandangan yang lemah. Rajih pandangan yang kuat. Okey. Tapi asal perkataannya ia adalah daripada dacing tu, kalau kita letak barang berat dengan ringan kan, nak timbang kan, tiba-tiba yang ni berat lagi. Yang berat neraca yang berat, neraca yang berat tu namanya ni rajih. Ini marjuh. Asalnya itu so kita faham yang biasanya yang memberatkan yang ini. Ini yang berat, ini ringan lah, berat ringan. Bahasa lain, yang kuat, yang lemah. Okey. Jadi pandangan rajih artinya pandangan yang kuat. Pandangan yang marjuh artinya pandangan yang lemah. Okey. Baik. Wa idza tazahamatil mafasid, jika bertindan mafsadah, kerosakan, keburukan banyak kan. Okey. Wa turra ila wahid minhuma, dan perlu diambil salah satu. Kan dia banyak, tapi kita kena buat pilihan. Depan kita ni ada 5 keburukan, kena pilih satu contohnya kan. Maka kena buat apa? Didahulukan yang lebih ringan. Yang tadi dahulukan yang lebih berat. Di sini dahulukan yang lebih ringan. Okey. Ini merupakan dua dasar yang besar. So ada dua dasar.
maslahah dengan mafsadah. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya dalil kat sini kan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya al-Quran ini menunjukkan kepada yang lebih aqwam, iaitu lebih saleh, lebih baik. Okey, so kita nak cari sekarang ni ialah yang terbaik. So kita jangan, saya nak awak jadi seperti ayah, tak boleh. Kan, ayah nak awak jadi seperti ayah, tak boleh. Pasal apa? Pasal apa? Pasal ada lagi yang lebih baik daripada ayah kan. Ayah nak awak jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq kan, seperti Umar bin Al-Khattab. Betul tak? Jangan kata nak jadi seperti ayah. Memang ayah ni profesor, tapi tak boleh, kena hebat lagi. Contohlah kan, mak nak Long jadi macam mak, tak boleh. Sepatutnya mak nak Long jadi macam Kak Long jadi macam apa? Macam Aisyah, macam Khadijah, macam itu sepatutnya, Sumayyah dan sebagainya. Okey. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Surah Az-Zumar ayat yang ke-55. Dan ikutlah perkara yang terbaik daripada yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Okey. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Mereka yang mendengar ucapan, lalu mereka ikut yang terbaik. Okey, ikut yang terbaik. Okey. Dengan itu kaedahnya ialah maka wajib adalah lebih baik daripada mustahab. Kan, kita pilih, kita cari yang terbaik. Dalam jika bertindan antara wajib dengan mustahab, mana yang lebih baik? Wajib itu pastinya lebih baik. Dan salah satu daripada dua wajib, ada dua wajib pula. Kan, kita kena buat. Kita ada 1000, nak bagi salah satu daripada dua ni. Kan? Okey, nak bagi siapa? Ada makanan, nak bagi salah satu daripada dua ni. Siapa nak kena? Makanan tu pula dalam, maknanya katalah yang tak boleh nak dipecah-pecahkan. Okey, kalau boleh pecah-pecah bagi dua lah kan. Kalau kurma bagi dua lah. Tapi contohnya kita ada satu kereta, nak bagi dua orang guna. Boleh letak dua steering? Tak boleh kan? Kan? So memang kena bagi salah seorang daripada mereka. Maka kalau wajib bagi, maka mesti ada yang lebih wajib. Kalau dua sunat, kan, dua mustahab, mesti ada yang lebih utama daripada dua perkara yang mustahab ini. Contohnya nak semayang apa? Nak semayang sunat wuduk ke, nak semayang sunat, fikirlah apa? Istikharah contohlah kan. Okey. Baik. Masih yang sunat yang digalakkan, yang tak digalakkan. Ya. Ada sunat dipanggil, kalau dalam contoh nanti, ratibah dengan mutlaqah. Kan, solat sunat biasa dengan solat sunat yang dikaitkan dengan solat 5 waktu tu kan. Sebelum qabliyah, ba'diyah apa semua dan sebagainya. Okey. Solat witir dengan solat, kan, solat witir tu solat yang digalakkan dengan solat sunat biasa. Kan? Solat, katalah solat wuduk dengan solat witir. Katalah saya kena buat satu, letih sangat dah ni. Kan ustaz, nak solat wuduk ke nak solat witir? Kita kata apa? Witir lah. Okey. Baik. Ini contoh dalil lain. Kisah Nabi Khidir alaihissalam membocorkan bot. Okey. Al-Khidr alaihissalam adalah Nabi mengikut pandangan yang rajih, bukannya wali. Okey. Maknanya dia memang wali lah, tapi wali yang Nabi. Kerana wali ni siapa sebenarnya? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa adalah wali. Dan peringkat wali itu paling tinggi ialah Rasul. Kedua, Nabi. Ketiga, Siddiq. Keempat, Syahid. Kelima, Saleh. Keempat, Nabi. Kelima dan keempat. Kelima, Saleh. Itulah dia. Kan? Lepas tu jadi pembuat maksiat lah. Okay? So itu adalah peringkat-peringkat apa? Wali. Baik. Maka Nabi Khidir AS adalah seorang Nabi, membocorkan bot dan membunuh budak kecil kan, merupakan dalil kepada bahagian yang kedua dalam dasar ini. Bahagian kedua apa dia? Sekiranya ada masalah mafsadah, kerosakan yang bertindan, pilihlah yang, dan kena pilih yang lebih ringan. Okey. Okey, ini kerana situasi antara ini masalahnya kan, kena pilih salah satu. Satu ialah membunuh budak yang merupakan membunuh budak ni benda baik ke benda tak baik? Tak baik. Okey. Kan, membunuh macam tak nampak, tak ada. Nabi Musa tengok pening kan, macam mana? Bunuh gitu je kan, tak ada sebab. Budak baik ni tak ada. Okey. Jadi merupakan satu mafsadah, kerosakan. Dengan satu situasi lain, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Khidir bahawa budak ni besar nanti dia akan paksa ibu bapa dia untuk kufur.
Kan, ilmu laduni, yang merupakan mafsadah yang lebih besar. Tadi kerosakan, ini kerosakan yang lebih besar. Jadi kalau ada dua kerosakan, jangan ambil kerosakan yang lebih besar, ambil kerosakan yang lebih ringan, lebih kecil. Okay, kerosakan yang lebih kecil ialah bunuh budak ni, supaya iman ibu bapanya terjaga, kan. Disebabkan itulah baginda membuat yang lebih ringan. Baginda artinya siapa? Nabi Khidir AS. Begitu jugalah dengan membocorkan bot yang merupakan mafsadah. Bocorkan bot, kisah dalam surah mana ni? Surah mana? Ingat? Surah Al-Kahfi, kan? Okay. Bila bocorkan bot tu sendiri pun kena bayangkan, bot ni bukan bot yang dekat macam dekat Langkawi tu ada satu tempat tu kan, semua bot kaya-kaya tu kan. Bukan itu. Ni bot yang satu tempat lagi, yang miskin-miskin ataupun nelayan ni kan. Bocor bot yang tu. Jadi masalah dia orang nak apa? Nak cari rezeki, kan. Okey. Dan Nabi Musa tengok tu, dia kata, kenapa nak akhraqtaha litughriqa ahlaha, kan? Engkau bocorkan supaya apa? Nak bagi depa tenggelam ke? Okey. Itu satu kerosakan nampak pada Nabi Musa AS. Tetapi kerosakan kedua yang lebih besar ialah bot itu dirampas. Ilmu Allah SWT berikan kepada Nabi Khidir, tak berikan pada Nabi Musa. Apa dia? Bot ini, bot yang cantik akan dirampas. Bot yang bocor, raja tak rampas. Okey. Rampas buat apa, nak guna tak boleh. Okey. Dia akan ambil bot yang elok je. Jadi itu satu kerosakan. Kalau tak bocorkan, artinya bot ni esok akan dirampas. Dirampas lagi lah, tak boleh nak apa? Nak pergi apa? Tangkap ikan macam mana, kan? Tapi kalau bot tu masih ada rosak sikit, tampal je lah, boleh jalan lagi. Okey. Lalu baginda, iaitu Nabi Khidir AS, membuat yang lebih ringan. Itu adalah antara dalil-dalil yang digunakan. Banyak lagi sebenarnya dalil untuk kaedah ini. Baik, teruskan. Dua dasar ini merupakan merangkumi pelbagai hukum yang tidak terbilang. Banyak sangat hukum yang termasuk dalam dasar ini. Okey, dua dasar ini, tapi kita bawakan contoh-contoh. Okey. Maka jika sesuatu perkara itu berlaga antara wajib dan sunat, okey, mestilah didahulukan wajib. Dalam solat, sedekah, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Ada solat, nak buat solat yang solat sunat ke nak buat solat wajib? Solat fardu, kan? Nak sedekah yang fardu ke sedekah yang sunat? Okey. Nak puasa apa? Puasa sunat ke puasa tu, kan? Gitulah seterusnya. Haji. Nak buat haji mana satu ni? Kan, saya nak buat haji, nak ganti orang punya. Maknanya nak haji badal orang. Haji sendiri tak buat lagi? Boleh tak? Buat haji sendiri dulu, kan? Tu Nabi cakap, kan? Ni Allahumma labbaik Allahumma an syubrumah. Seorang sahabat kata, labbaik Allahumma an syubrumah. Kan, aku sahut panggilanmu ya Allah untuk haji siapa? Syubrumah. Nabi kata syubrumah tu siapa dia? Syubrumah akhulli, saudaraku ataupun kerabat lah, kan? Jadi Nabi kata dah buat untuk engkau ke belum? Okey. Kan Nabi tanya, dah buat, kamu sendiri dah buat ke belum? Jadi kalau tak buat kamu sendiri. Lepas tu barulah, dah selesai tahun depan tu, barulah buat untuk syubrumah. Okey. Begitulah wajib. Didahulukan memberi nafkah wajib daripada nafkah sunat dan sedekah sunat. Okey. Duit ada, katalah ada, letaklah berapa pun tak kisah, RM50. Okey. Nafkah wajib ke nak bagi nafkah yang sunat, ataupun nak bagi sedekah yang sunat? Contohnya nak kena beli beras untuk isteri kita, anak kita, ataupun nak bagi sedekah yang sunat. Nak bagi, katalah, apa lagi sedekah sunat contohnya apa? Ada orang susah, kan? Tapi ada lagi orang nak bantu dia. Kita nampak ada orang bantu dia, bagi ni maknanya macam taklah terlalu, apa dia panggil, taklah terlalu wajib sangat, ataupun tak terlalu mendesak sangat. Okay. So itu adalah, bagi contoh lah senang. Okay. Bagi sedekah untuk masjid. Okay, RM50 kita ada, kan, untuk beli beras, ataupun nak bagi masjid. Beras dah tak ada dah kat rumah. Kalau beras ada lagi tak apa. Beras tak ada lah. So belilah beras tu dulu. Okay. Kalau ada lebih, barulah ke masjid tersebut, kan. Kerana masjid ni, kalau sebagai contoh, kan, masjid kalau tak bagi sedekah pun, ada tak orang lagi bagi, kan? Ada. Tapi kalau beras kat rumah kita tak beli, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dan dari sudut hukum dia, bagi pada masjid dengan bagi pada isteri, kan, bagi pada keluarga, yang lebih wajib adalah pada keluarga tersebut. Okey. Kalau macam umrah dengan sedekah orang miskin ambil presiden dalam umrah, kan? Tak tahu. Mana lebih utama? Orang miskin. Sedekah pada orang miskin ke ataupun kita buat umrah?
Umrah apa? Umrah wajib ke umrah sunat? Kalau umrah sunat bagi sedekah. Tapi kalau umrah wajib tu mungkin boleh difikirkan lagi. Kalau tahap sedekah pada orang miskin itu adalah tahap wajib, kan, dan kita ada duitnya banyak untuk katalah untuk buat umrah. Dan kita nampak dia ni macam dah tak ada makanan dah. Korbankan umrah tu untuk apa? Untuk bagi tak banyak duit Ustaz, kita ada banyak ni. Tapi umrah kan bagi orang miskin kan. Ya, kena check lah. Nak bagi orang miskin tu adakah pada tahap sunat ataupun pada tahap wajib. Kalau pada tahap sunat tak apa lagi. Itu adalah umrah tu dah wajib kan. Mungkin boleh. Kalau umrah yang sunat lah. Kalau umrah yang sunat, tengok mana yang lebih mudarat dia. Kalau boleh buat dua-dua, alhamdulillah, bagus lah kan. Tapi kalau kena pilih salah satu, kan, kita kadang-kadang kita dalam situasi contohlah macam mungkinlah wallahualam sesuai dijadikan contoh baru ni kan, bila kena banjir tu semua kan. Katalah kita ada duit untuk, memang dah sedia elok-elok je kan, nak pergi tu banjir, kiranya nak bagi duit tu minggu depan lah bagi pada syarikat kan, umrah tu. Minggu ni banjir gitu. Tengok, kita ni kalau kita bagi, kita tak lagi umrah lah. Umrah ni umrah kita dah pergi dah tahun lepas. Haji pun selesai dah tahun lepas ni. Rindu kan, biasalah kan, dia nak pergi lagi umrah sunat. Okey, tak ada masalah. Tapi yang ni tahap apa ni? Orang dah tak ada rumah, tak ada makan, tak ada apa ni, tahap apa? Maksudnya tahap sunat ke tahap wajib nak bagi? Kan, pada permulaan dia adalah pada tahap wajib lah, siapa yang ada duit tu. Tapi mungkin dah lewat sikit, dia dah jadi tahap sunat, betul tak? Bila dah ramai orang bagi, kan, dah ramai orang bagi, lepas tu kita dapat laporan pula kan daripada pihak yang tertentu mengatakan, okey, sekarang ni yang sudut makan tak ada masalah, yang tak ada rumah, pakaian pun dah lambat-lambat orang buang itu semacam kan. Jadi kita nak beli pakaian tak payah dah. Tengok apa lagi. Katalah dah selesai yang tu, tengok alhamdulillah dapat bonus pula kan. Dengan tu pergi. Contoh. Dalam keadaan tu kita kena pandai bezakanlah antara mana yang sunat, mana yang wajib. Dia kalau nak bagi mudah dalam perbincangan ni ada apa yang disebutkan sebagai al-daruriyat ya. Sedekah rasanya satu bukan pergi umrah, dia tak sedekah, dia pergi macam sembahyang sunat je kan. Macam tu kan. Kalau bagi orang susah sedekah kan. Kalau kita pergi umrah ni macam sembahyang sunat juga, macam itu kan dia sama kan. Dia pahala umrah ni walaupun dia bukan sedekah kan, tapi pahala yang banyak lah. Pasal dia adalah dikira sebagai pengorbanan harta juga. Ini pengorbanan harta dalam bentuk sedekah. Prioriti tu kena tengok pada tahap tadilah saya sebut. Kalau sedekah tu tahap apa? Ada sedekah sunat, ada sedekah wajib, kan? Contoh saya bagi sedekah sunat. Sekarang ni kita nak pergi ke masjid. Masjid tu memang dah masjid TTDA cantik lah kan. Tapi nak bagi sedekah ya, tak ada masalah. Maintenance okey. Tapi contoh lain ialah saya pergi surau yang teruk sikit. Surau yang teruk tu sembahyang pun ada benda jatuh kena kepala orang kan. Sementara kedua ni nak bagi siapa? Bagilah surau tu. Itu mungkin pada tahap wajib kan. Okey. So dia ada ad-daruriyat dengan al-hajiyat tahsiniyat, al-kamaliyat kan. Mungkin ini samalah kot dengan yang ni, iaitu al-kamaliyat. Khot saya cantik ke? Saya dok rasa macam khot tapi ada seorang ustaz saya jumpa orang ni, saja cerita lah kan. Jumpa tengok duduk sebelah saya, macam kenal lah profesor ni kan, dalam satu seminar lah. Tengok tanya dia, Syekh, saya macam kenal dengan Syekh. Dia kata, apa tak kenal aku Syekh hang masa dekat, aku ni Syekh engkau masa dekat Madinah. Kata, oh minta maaf lah Syekh. Dah lama tak jumpa kan. Kata, aku kenal kan, tapi yelah kadang-kadang ada orang ni dia tunggu kita tegur dia kan. Okay. Kata, minta maaf lah apa semua. Kata, aku kenal kau, tulisan kau cantik. Dia kata, itu Syekh orang lain kot. Tak ada engkau sendiri. Jadi saya tengok tulisan ni cantik ke? Rasa macam tak cantik kan? Kok masa tu saya tulis cantik kan? So malam tu kita dah rasa bersalah kan, pergi bawa hadiah lah bagi kat dia sikit. Daruriyat ni apa dia? Darurah. Darurat ni kalau tak buat binasa. Hajiyat, keperluan. Kalau tak buat susah. Okay. Tahsiniyat dengan kamaliyat. Tahsiniyat ni kan, ialah maknanya kamal maksudnya sempurna kan.
tahsin hasan, maknanya cantikkan. Okey, ni nak apa? Cantikkan, mencantikkan. Ini adalah perlu. Yang ni bahasa kita pun darurat lah. Okey, lebih kurang lah kan, maknanya amat perlu. Okey, ya, 3 benda ni. Mana pergi dah benda ni? Kita padam sikit Okey, dia ada daruriyat ataupun darurah lah. Darurat, hajiat, hajat dan juga tahsiniyat. Okey. Kena bezakan yang ni. Kan? Kalau katalah umrah tu, umrah yang kat haji lah. Haji kalau dah ada duit, dia masuklah kat sini. Darurat, memang kena pergi haji, wajib. Sebab tu ada kata-kata wallahualam Umar ataupun lain kan, kalau siapa yang tak ada duit tapi tak berhaji apa semua kan, so apa hukum dia kan? Nak mati Yahudi pun matilah, nak mati Nasrani pun matilah. Okey, tapi kena pastikan balik lah. Tak apalah, yang pentingnya ayat Quran pun dah sebut, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan ke atas orang ramai untuk melakukan haji bagi siapa yang mampu duit, mampu perjalanan, mampu tenaga. Siapa yang mampu tak buat, tak boleh lah. Tapi katakanlah bila dia mampu buat tu, jadi ada duit dia, tengok ada orang yang kebuluran. Darurat juga. Darurat. So macam mana? So katalah dia kena bagi, katalah dia dah ada berapa sekarang ni? 15,000? Tak ingat lah, 10,000. 10,000 lah. Katalah 10,000. Yang kebuluran ni dia perlu 1,000. Kita bagi 1,000 dah tak boleh pergi haji dah. Kan? So macam mana? Tak apalah, matilah kau, aku pergi. Boleh tak? Tak boleh macam tu. Kan? Lainlah kalau kita tengah fikir tu, kawan kita bagi 1,000, oh selesai kan? Kita boleh pergilah. Tapi kalau kita yang tahu, orang lain semua tak tahu, dan kita yang boleh sampaikan dalam keadaan tu semua, kita boleh, hanya kita yang boleh sampaikan, kita tak sampaikan, masalah lah. Kerana itu lebih daruratnya lebih daripada yang haji ni. Antara dua yang wajib, mana yang lebih wajib? Dia sebab menjaga nyawa kan. Yang ni kita boleh maknanya boleh postpone lagi. Menjaga nyawa ni boleh nak postpone, tapi lepas tu tanamlah dia kan. Maknanya tak ada faedah lah. Nak postpone bagi makan pada dia, okay, nanti dia mati. Okay, begitu juga kalau kita tengok sini al-hajiyat. Hajat ni keperluan. Kalau tak buat jadi susah. Contohnya hajat. Asalnya hajat. Ini darurat, daruriyat kan. Hajiyah, hajat, hajiyat. Okay, tahsiniyat, maknanya benda-benda yang dipercantikkan. Okay, hajat ni contohlah macam kereta. Kita jenis orang yang travelling kan. Kereta terbaik kereta apa? Kereta apa? Katalah kita ada duit dalam apa? 150. Kereta apa boleh dapat? Takkan kita wish lah. Tak ada test ke? Tak tahu lah kan, mungkin test lain kan. Kata dah 1.5, mungkin ada orang dia boleh beli dalam 1.5 tu Mercedes kan. Ada orang dia boleh beli dalam 1.5 tu tak kira lah Pajero. Tapi tengoklah dia suka apa kan. Sekarang ni dia ada 1.5. Okay, tiba-tiba kan, yalah ada satu keperluan lain ke apa ke, okay, yang ataupun darurat lain kan, yang mana dia boleh dia perlu satu benda. Kalau tak ada benda tu dia susah. Kalau tak ada benda tu dia susah. Okay, katalah dia perlu 150,000. Kalau tak ada 150,000, kurang sikit dia jadi susah lah kereta tu. Maknanya bila dah makin kurang, biasanya lah kot kan, makin susah lah, maknanya tak sedap lah badan dia untuk travelling tu. Tapi katalah berdepan dengan satu benda yang daruriyat, yang dia perlu bagi katalah 20,000. So tinggal apa? 130,000. Dalam keadaan ni dia bagilah, tak apalah, dia bagi yang tu 20,000 tu. Kerana apa? Kat sini dia hanya susah. Dia hanya susah je. Dan yang tu pula, kalau dia tak bagi, tahap darurat. Okay, so perlu bagi. Kadang-kadang dari sudut pengurusan duit kan, mana yang perlu bagi, mana saya tak perlu bagi ustaz. Kadang-kadang datang soalan itulah, ustaz saya nak ada duit sekian-sekian, orang yang perlukan ialah sekian-sekian, saya nak bagi siapa? Itu soalan dia. So kita kena tengok sini lah, kena klasifikasikan yang orang yang kak nak bagi ni. Saya tengok kan, ini macam mana tahap dia ni, kita kena tanyalah, ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana. Contohnya kan, saya kena bagi duit tu 5 orang. Seorang tu jantung berlubang, seorang tu dah lama tak pakai
Tengok apa? Tak pakai perfume lah contohnya kan. Kan? Nak bagi dia benda-benda gitu kan. So tak pakai perfume masuk mana? Masuk tahsiniat. Jantung berlubang masuk mana? Daruriyat, bukan hajiat tak. Dia bukannya dia susah, dia boleh binasa. Betul tak? Jadi nak bagi pada siapa? Kalau hanya boleh bagi daripada 5 ni, boleh bagi 1 sahaja. Okay? Seorang lagi pula, dia tak boleh beli rumah, kecuali kalau saya bagi dia 10,000, boleh beli rumah. Tapi yang nombor 1 tadi, jantung berlubang, saya tak bagi dia 10,000, apa? Bukan berlubang lah, kira tanam lah kan. So macam mana? Saya nak bagi siapa Ustaz? Nak bagi yang tak ada rumah ke, yang nak kena operation ni? Jawapan kita, yang tak ada rumah adalah mana? Mana? Hajiat. Pasal kalau dia tak ada rumah pun, rumah sendirilah, dia boleh sewa lagi kan. Tapi kawan ni yang tak buat operation, dia akan binasa. Daruriyat. 10,000 tu Kak bagi pada A yang nak buat operation jantung. Boleh? Gitulah lebih kurang Jadi kita wajib fardu baca tu kalau ini boleh terbayar. Fardu apa dia? Apa perbuatannya? Darurat tu misalnya jantung lubang tu. Dengan orang nak ada rumah tu kan. Jantung lubang tu dia ada darurat, dia nak benda tu mesti ada. Yes. Kan? So kalau jadi dia dalam fardu tu mana kalau tapi kena bezakan. Rumah tadi dia tak masuk daruriyat. Jelah yang darurat tu kalau kita bagi tu, adakah fardu tu ain untuk kita individu kalau orang lain dah bagi sama-sama? Kalau tak ada orang yang boleh bagi, dia saya boleh letak dua situasi lah. Satu situasi ialah bukan orang tak boleh bagi, tapi orang tak tahu. Okay? Orang yang boleh bagi lebih, bukan 10,000 je kan. Orang boleh bagi 100,000 boleh bagi, tapi maklumat tak sampai pada kita. Kita pula kena pada masa tu ada duit, nak sampaikan pada orang, Ustaz kan kata ataupun abang nak operation esok, tak bayar malam ni habis. Kita nak kontak, alah tak sempat. Nak kontak pula apa dia? Duit bil tak bayar, nak kontak tak boleh. Kan? So macam mana? Duit ada ni 10,000 ni. Macam mana ni? Bagi lah kan. Itu dah jadi macam fardu ain ke atas kita untuk bagi pada dia. Pasal orang tak tahu. Tapi kalau dalam keadaan kita pergi 10 orang, setiap seorang ada, kita lah boleh kurang sekali 10,000, yang lain 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10 orang kan. Yang tu 100. Dan dia perlukan 10. Dalam kes tu kita boleh mungkin bincang lah, siapa nak bagi, tak ada masalah. Dia tak jadi fardu ain pada kita, dia jadi fardu kifayah, kerana ada kumpulan yang mengetahui yang boleh bantu. Kita masuk surat khabar tu kan. Kalau masuk surat khabar apa semua, itu dah jadi fardu ain lah, fardu kifayah secara umumnya. Tapi kalau tak buat juga, tak ada orang yang buat, ada dosa semualah. Kita tak tahu lah kan. Kita tak tahu, itu masalahnya. Ada contact number, sepatutnya kena ada contact number. Saya tak suka sangat kalau orang letak account. Kita tak tahu berapa yang masuk apa semua kan. So, kalau boleh ada contact number, berapa, adakah masih diperlukan. Kata tak dah, cukup. Kalau cukup kena elan, kena beritahu lah kan, supaya nanti ada yang jantung berlubang, bukan dia seorang je, banyak lagi yang lain kan. Begitulah lebih kurang. Tapi yang pentingnya yang ni kena letak lah, set kan. Kita kena bezakan daruriyat, hajiat, tahsiniat, kamaliyat. Ada orang dia silap kat sini, dia menganggap tahsiniat adalah darurat. Faham tak? Dia tak boleh differentiate. Tak ada perfume tak boleh. Perfume pula kena perfume yang mahal. Yang tu masalah. Dia memang dia tak main yang Elan masa tu apa nama dia, tak ingat lah. Tapi yang murah-murah kan dia tak nak. Tu masalah, pasal dia dah mendahulukan tahsiniat terhadap hajiat, terhadap daruriyat kan. Kadang-kadang ada setengah orang pula, dia mungkin benda tu tak berlaku, tapi dia berlaku pada dia. Maknanya kalau dia makan, dia nak makan yang hebat, isteri dia ala kadar je. Itu masalah juga kan. Kalau dia makan, dia keluar makan, dia belilah yang hebat-hebat, dia makan semua, tapi nak bungkus tu mamak nasi goreng contoh kan. Tapi kalau dia tu kan, domino lah apa benda semua, yang maknanya kalau seorang tu boleh makan 5 orang lah sebenarnya. Tapi kalau untuk isteri dia, kira contohnya kan, tu dah jadi masalah juga. Dia tahsiniat pada dia kan. Dia itulah, mungkin boleh masuk pada, sama ada masuk zalim ataupun masuk pada husnul isyrah kan. Dia ada masalah dalam berurusan dengan keluarga kan. Nak tentukan seorang lelaki baik ataupun tak baik, cara dia berurusan dengan isteri dia, dengan keluarga dia kan. Baik.
Begitulah wajib didahulukan memberi nafkah wajib daripada nafkah sunat dan sedekah sunat. Wajib didahulukan ketaatan yang wajib terhadap ketaatan yang sunat. Kita ambil dalam 5 minit lagi ya. Contoh mendahulukan yang wajib ke atas sunat adalah banyak. Seperti mendahulukan apa dia? Ni, taat suami terhadap taat ibu bapa. Ini satu masalah kan. Isteri kena taat siapa? Perempuan kena taat siapa? Tak, perempuan lain, isteri lain. Okay? Kalau isteri kena taat suami. Kalau perempuan, tanya dia, dah kahwin ke belum? Kalau belum kahwin, taat mak bapak dia lah. Okay, nak taat perempuan kena taat siapa? Tanya dulu, dah kahwin ke belum? Okay? Sebab tu tadi kira macam test lah kan. So saya tak ada test yang tu, ada test macam ni kan. Perempuan nak kahwin siapa? Kena tanya, dah kahwin ke belum? Kalau kata belum kahwin lagi, belum kahwin, okay, mak bapak ada tak? Ada. Okay? Lepas tu kita tanyalah, mak bapak biasanya kalau keluar arahan ada bercanggahan ke? Kan? Kadang-kadang kita boleh detail gitu. Kata biasa tak ada bercanggahan. Kalau tak ada bercanggahan tak ada masalah lah. Tapi kalau ada bercanggahan, mak dulu. Mak dulu, bawa ayah. Kan? Juga kan bertapak kaki mak yang tu je. Bawa tapak kaki mak dan ayah jugalah kan. Tapi dari sudut ketaatan, dari sudut ketaatan tu, kalau bercanggahan sedikit, kita kena dahulukan siapa? Mak. Kan ini siapa kena tahu? Yang lebih kena tahu ialah suami lah. Suami kena tahu. Yang dia taat kat mak pun, mak punya argument tak masuk akal, mesti tak ada kan? Itu masuk kaedah lain, iaitu tiada ketaatan terhadap makhluk dalam maksiat. Kan, maksud tak masuk akal tu maksiat lah. Kan? Tak dia lah yang tak compare. Tak betul lah, tak betul. Dia bukan dia kurang baik kan, kita ambil yang lebih baik lah. Tapi dia macam ni contohnya kan, mak suruh ambil air, bapak suruh pergi kedai. Buat mana dulu? Dua-dua baik. Mak dulu. Kan dah. Kenapa yang minta tak apa? Ni mak minta juga pada masa yang sama. Along kena buat ini. Ayah dululah. Tak ayah. Kan mak dulu. Kan. Oh ya ke? Mana kau dapat ni? Ni ustaz cakap. Ustaz tu dapat mana? Hadis ni. Okey, tak apa. Pergi buat ayat mak kau dulu kan. Baru tu datang sini. Itu bapak tu kena tahu. Si suami kena tahu benda ni kan. Kalau dah ada anak nantilah. Okey. Kemudian satu lagi ialah macam ni kan. Taat kepada suami ke atas ibu bapa. Ibu bapa yang dah kahwinkan anak perempuan dia nanti, dia kena faham bahawa satu, tanggungjawab sebenarnya tak lepas, masih lagi anak dia. Tapi ketaatan anak tu dia tak boleh jadikan seperti sebelum kahwin. Kak Long, jom pergi shopping. Sebelum ni kan, semalam tak kahwin lagi, pergi shopping apa semua kan, pergi ziarah ke apa semua. Kak Long, jom ziarah mak lah. Mak tak boleh mak. Katalah kan, abang tak bagi. Weh, kau dahulukan mak kau ke suami kau? Dia tak boleh gitu kan. Kata mak, suami dulu mak, ni dah kahwin. Siapa ajar? Kena jawab yang soalan tadi lah. Ustaz, apa dalil lah? Kena bagilah dalil lah semua kan. Tanggungjawab yang pada suami ialah, tanggungjawab apa ni? Okey, saya bagi perincian tu lah. Tanggungjawab dari sudut makan, minum dan juga rumah. Okey, dan melayan dengan baik, itu memang tanggungjawab suami. Kan? Halal dia buat tu, kan? Macam mana? Halal tu tanggungjawab suami juga tegur kan? Tarbiyah. Yalah, maknanya berurusan dengan isteri itu adalah tanggungjawab suami, itulah, betul lah. Tapi dari sudut lain, katalah sekarang ni ada setengah orang bila dia isteri dah kahwin, kemudian berlaku perceraian ke, dia macam tak nak dah ambil anak dia tu. Khususnya kalau masa kahwin tu apa? Masa kahwin tu ikut pilihan anak tu kan. Dia tak boleh. Dia itu cerita lain. Dia dah cerai tu, siapa bertanggungjawab? Mak bapak juga. Tapi dari sudut ketaatan, disusunkan ketaatan semasa menjadi isteri. Taat pertama ialah suami. Taat kedua, mak sendirilah. Taat ketiga, bapak sendiri. Okey. Itu cara susunan dia. Okey. Jadi mak tadi tu kalau dia nak ajak anak dia pergi mana-mana, kenalah anak tu dapat izin daripada suami dia. Kan, kalau suami dia kata mak tak boleh lah mak kan. Katalah suami tak bagi. Mak dia jangan kecil hati pula kan. Tak boleh. Dia memang hak dia. Okey. Ketaatan terhadap Allah ke atas sesiapa pun. Ini satu hal lagi kan. Kalau tadi saya bagi contoh, mak suruh buat benda baik, bapak suruh buat benda baik. Tapi kalau mak tu suruh buat tak baik kan, bapak pun katalah bapak suruh buat baik. So nak dahulukan mak ke? Tak boleh, pasal mak dah minta benda yang tak baik.
Okey, contohnya dia kata apa kat sini? Tidak boleh ditaati ibu bapa yang melarang membuat haji dan umrah yang wajib. Kita dah ada duit dah untuk buat haji dan untuk buat umrah, mak tak bagi pergi, sedangkan wajib, tak boleh. Serta jihad yang menjadi fardu ain. Tapi tengok ya, kalau haji yang tak wajib, maknanya haji yang kedua tak wajib ke tak? Tak wajib. Tahun lepas mak bagi, tahun ni bila nak pergi haji, kata long tak payah pergilah, mak pun tak puas sihat ni. Tak boleh, mak ni duit ada ni kena pergi. Allah kan kata macam ni, kata mak akan jawab balik semula, tak, itu adalah haji yang wajib, ini haji tak wajib. Mentaati mak adalah lebih wajib. Okey, kalau pergi mahkamah, itulah yang mahkamah akan putuskan. Serta jihad yang menjadi fardu ain. Jihad fardu ain, maksudnya kalau musuh dah serang, semua wajib keluar kan. Mak kata tak payah keluar. Tak boleh, dia kena keluar juga. Mak dia menangis ke, mak dia marah ke, mak dia kata buang anak. Kadang-kadang tak ikut cakap, kata engkau bukan anak aku kan. Tak, dia masih anak lagi. Kan buang ke tak buang. Kerana apa? Kerana kat sini tiada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Okey. Yang kedua, fardu ain, jihad jadi fardu ain sekiranya pemerintah lantik, dia pilih. Kan, pemerintah datang sini kata okey 1 2 3 4 pergi perang. Yang ni 4 orang ni wajib pergi. Dia kata tak boleh, saya tak nak pergi, tak. Ni wajib. Mak tak bagi ni, tak ada. Kena pergi. Okey. Solat sunat ratibah, ratibah ke atas mutlaqah. Mutlaqah ni yang tak ada sebab lah. Ratibah yang ada sebab. Yang lepas yang sebelum subuh apa semua tu kan. Okey. Ibadat yang muta'addiyah, menjangkau ke atas ibadat yang qasirah, terhad. Maksudnya kita bagi satu benda ataupun buat satu benda, dapatkan orang lain manfaatnya. Dengan buat satu benda, manfaatnya pada kita sahaja. Mana yang lebih utama? Contohnya apa? Kita beribadat dengan katalah mengajar ataupun memberi nasihat ataupun menunjukkan uswah, akhlak yang baik. Dengan kita buat ibadat seorang-seorang, mana yang lebih baik? Kita buat sesuatu yang manfaatnya dapat pada orang. Itu lebih baik daripada buat sesuatu yang qasirah, kita je yang dapat. Okey? Sunat ilmu ke atas sunat solat dan puasa. Maknanya kita belajar yang fardu ain kita dah belajar dah. Sekarang ni kita belajar yang tambahan. Okey? Dengan solat sunat, puasa sunat. Okey, manakah yang didahului? Ilmu yang didahului. Kerana ilmu itulah sebenarnya yang akan menentukan solat sunat tu, puasa sunat tu kan. Okey. Sedekah kepada keluarga merupakan sedekah dan silaturahim. Berbeza dengan sedekah memberi kepada bukan keluarga. Dia sedekah sahaja. Kan? Ini dapat dua. Okey. So kalau saya kena bagi ustaz, kalau soalannya kan, Kak, saya kena bagi duit ni ada, saya nak bagi siapa? Nak bagi makcik saya ke yang memerlukan, ataupun nak kena bagi pada seorang staff dekat office saya yang memerlukan juga? Bagi pada siapa? Bagi pada makcik. Okay. Jadi kalau saya bagi pada makcik saya, nanti yang tu tak dapat. Dah kata tadi nak kena pilih kan. Kita cakap lah, boleh tak bagi dua? Tak boleh, tak boleh bagi dua, kena bagi satu je. Contohnya blender lah kan. Ada blender kan, tak mana potong dua, tak ada kerja lah, kena bagi satu. Okay. Kursi roda, bagi pada siapa? Boleh tak? Okay, satu roda satu roda sini. Itu tak boleh, kena bagi satu set. Okay. Boleh beli dua tak? Tak ada, tak, saya tak mampu. Ini yang saya boleh buat. So bagi pada makcik, jangan bagi pada makcik orang, makcik sendiri. Okay. Baik. Contoh bagi nak berhenti ke nak teruskan? Berhenti. Terus Tapi nak balik boleh balik sebenarnya kan. Tapi kalau nak duduk pun tak ada hal, sikit lagi. Contoh bagi dasar kedua pula ialah, dasar pertama tadi kebaikan, ni keburukan. Orang yang perlu makan benda haram dan bertemu dengan bangkai kambing dan binatang buruan dalam keadaan dia muhrim. Orang muhrim, dia tak boleh memburu, dia tak boleh membantu memburu. Faham tak? Dia katalah kita pergi sana nanti, kat Jeddah, antara Jeddah dengan apa? Dengan Mekah tu bas rosak. Okay? Masa bas rosak tu keluar, katalah keluar nampak apa binatang ada kat sana. Dhab kan? Orang nak sebut dhab ni sedap apa semua kan. Dhab datang main-main kat kita kan. Kita pun tangkap dia kan. Tangkap pegang dia. Betul dia babas tu ambil dan sembelih. So yang sembelih tu siapa? Dia babas. Tapi yang tangkap tu siapa? Yang tangkap kita yang muhrim ni. Tak boleh. Tapi dalam keadaan dah semua dah tak ada kan, tak ada makanan apa semua. Katalah
katalah rosak tu mungkin dia keluar sikit nak makan, lepas tu katalah rosak dan tak ada orang. Tak ada orang, lama tak ada makanan apa semua, berlaku begitu contohnya. Yang ada ialah apa dia tadi, bangkai kambing kan. Ada kambing lalu dari situ, kambing tu jatuh mati dengan apa, binatang buruan. Dab lalu kat situ, nak ambil mana satu? Kita ambil binatang buruan. Kenapa? Dua-dua haram kan? Okey, bangkai haram lah. Okey, binatang buruan haram ke tak haram? Haram juga, untuk muhrim haram. Tetapi ada satu benda lain lah, iaitu dari sudut, katalah dari sudut apa, kesihatan mungkin kan. Mana yang lebih teruk antara dua ni kan? Binatang yang mati tanpa disembelih dengan binatang yang mati dengan sembelih. Binatang yang mati tanpa disembelih adalah tak bagus kan? Okay? So kita ambil yang ni. Walaupun dah dua-duanya haram, ambil yang ringan pengharamannya ataupun sifat haramnya. Okay? Baik, ini mengikut pandangan yang sahih, maknanya dia khilaf kat sini, tak ada masalah. Dan dia dahulukan bangkai kambing atas anjing. Ada dua. Katalah yang ada situ anjing mati dengan kambing mati. Makanlah kambing mati. Pasal apa? Pasal anjing tu memang kalau sembelih, kalau dia hidup, kita sembelih pun dia tak jadi dalam keadaan biasalah. Dia jadi halal tak? Dia tak jadi halal. Darurat iyalah. Tapi kalau darurat dengan binatang yang asalnya kalau sembelih halal, dengan binatang yang asalnya kalau sembelih pun tak halal juga, ambillah yang ni. Okey, yang halal ni. Okey. Jika lelaki perlu menyetubuhi salah seorang daripada dua isterinya, yang seorang berpuasa dan seorang lagi datang haid, hendaklah dia mendekati yang berpuasa kerana mafsadahnya lebih ringan, dan kerana buka puasa dibenarkan dengan darurat pada orang lain, seperti buka puasa wanita hamil dan wanita yang menyusukan anak jika takut ke atas anaknya. Okey, ini perbincangan fiqh kat sini. Katalah seorang tu dia perlu, maknanya dia keluar, dia nampak macam-macam kat luar tu, kemudian dia kena balik untuk nak mendekati isterinya. Ada dua orang isteri, seorang datang haid, seorang lagi berpuasa. So mana satu yang dia perlu dekati ialah yang berpuasa, kerana yang datang haid tu dah memang tak boleh dah. Okey, lampu merah tu dia tak boleh ubah kan. Tapi yang berpuasa ni dia boleh nak batalkan puasa dia. Okay, berdasarkan kepada satu perbincangan fiqh lain, iaitu wanita yang berpuasa boleh buka puasa di siang hari sekiranya ada darurat pada orang lain, iaitu apa? Pada anak dia. Ini perbincangan lain kan. Okey, wanita hamil, wanita yang menyusukan anak, jika takut untuk anak dia, boleh tak dia buka puasa? Boleh. Okey. Terakhir juga didahulukan perkara yang ada syubhat ke atas perkara yang memang jelas haram. Okey, kalau kita nampak dah memang ni riba, yang ni tak pasti lagi, ambillah yang ni. Okey, apa dia? Air arak tu, khamar kan, dengan air apa? Tuak kan. Tuak yang tak mabuk lagi lah kalau minum kan. Nak minum yang mana? Minum air tuak lah kan. Itulah lebih kurang. Okey. Ini semua adalah dalam situasi hamba itu tertekan. Memang dia situasi kena buat pilihan. Dan pastinya orang yang sejahtera adalah orang yang Allah sejahterakan. Tapi kalau tak tertekan, tak perlu pada benda itu, jangan pergi lontarkan diri kita dalam tekanan ataupun dalam masalah kan. Dan akhir sekali, di antara contoh-contoh bahagian pertama, jika waktu singkat untuk solat atau dilakukan iqamah, maka solat fardu menjadi wajib. Okey. Kalau dia buat sunat tu lambat kan, maghrib tu. Dia sebenarnya bila dah kamat, yang tu semua dah batal lah. Betul lah, tapi dia orang kadang kat masjid kan, dia buat sunat dulu, tunggu masa, masjid pendek kan maghrib. Tapi kalau setakat solat sunat tu tak ada masalah kan. Dia sekarang ni ialah, katalah kita dah solat sunat, kamat, tak buat apa dengan solat ni? Okey, kalau dah qamat, maka tiada solat kecuali al-maktubah, kecuali solat yang difardukan itu. Last sekali, orang yang mesti qada Ramadan tidak boleh puasa sunat. Dia kena qada Ramadan, dia nak puasa sunat, masa dah tak ada kan. Biasanya kita sibuk sampai Syaban tu, kita kena, katalah kena apa? Qada 10 hari. Dia masuk Syaban tu ada 30 hari lagi kan. Masuk 20, masuk 10 Syaban ada 20 hari lagi. Dah masuk 19, macam mana? Situ kena, tak apalah saya nak puasa sunat hari Ahad, hari Isnin dulu, boleh tak? Tak boleh. Di sini kamu wajib dah nak kena ganti semua yang Ramadan. Okey. Begitulah untuk hari ini. Okey, dua kek. Anak mak bapak ya. Cuma siapa-siapa yang nak balik dah boleh balik dah. Okey. Anak kena mak dulu. Jadi mak kena bapak dulu.
Ini suami dulu. Aha. Jadi kalau macam tadi kes pergi kedai dengan pihak air, Ha. mak kena katakan anak pergilah kedai dulu. Betul tak? Pasal mak sendiri kena tahan. Tak, pasal apa? Pasal arahan bapak tu bukan pada dia. Arahan bapak tu adalah pada Okey. pada anak dia. Kat ibu tahu, tapi ibu pun tahu bapak suruh pergi ni. Jadi ibu kod interdata kan. Tak. Kita kena bezakan kat sini. Arahan kepada siapa? Okey, sekarang ni arahan adalah kepada anak. Yang menerima arahan adalah anak. Okey, so ayah kata okey pergi siram pergi ambil buang sampah tu, kata buang sampah. Yang mak pula kata pergi apa? Sidai kain contohnya kan. Saya nak buat mana? Buat sidai kain dulu. Okey, kalau mak tahu dengar, mak should intervene dah kata dia ikut bapak dulu. Sebenarnya Sebab dia taat kepada suami. tak perlu. Pasal apa? Pasal arahan sini bukan pada mak. Kalau arahan tu pada mak tak apa. Contoh. Mak dengar semua tu. Dah tak ada masalah. Bapak tak reti. Nak buat reti ke buat reti tak ada masalah. Kan? Pasal apa dia kira dalil dah memberikan hak kepada mak kan untuk ditaati oleh anak. Tapi dalil memang menyuruh kan, katalah sekarang ni situasi lain mak tadi tu diperintah oleh tapi dalam situasi ni isteri diperintah oleh suami. Mak budak tu tadi kan, isteri kepada bapak tu lah, okay? Jadi diperintahkan oleh suami. Lepas tu diperintahkan pula oleh mak dia. Ni isteri tu ataupun mak tu kan. Perempuan ni suami dia suruh buat, mak dia pun suruh buat benda yang lain ataupun benda yang tak boleh dia buat serentak. Nak buat yang mana? Ini barulah perbincangan pada dia. Yang bahawa dia tu perlu ambil tindakan. Okey, kalau ada satu example ada kebun. Anak dia nak pergi tanam cili. Jadi bapak yang buat, bapak yang jaga semua tak. Tapi tu dia tak pergi minta kebenaran bapak, dia pergi kebenaran mak. Mak patut bincang dengan bapak dulu. Pasal kita kebun tu bapak yang jaga, bapak yang semua. Dia pergi bagi yes you can go. Tu anak tu bagilah. Itu kesilapan mak tu lah. Anak tu tak silap. Anak tu tak salah lah. Pasal dia biasanya kalau yalah urusan rumah ni kan, kalau tak bapak mak lah kan, betul tak? Nak tanya siapa lagi, tak nak tanya pakcik dah kan. Tanya bapak, tanya mak dia. Jadi kalau bapak tanya, bapak tak dia tak ada, dia akan tanya mak dia lah. So kat sini mak dia lah yang kata itu kebun kan. Kebun tu bukan mak punya kan. Mak tak jaga. Tanya bapak kau nanti. Mak tolong tanya kan. Mak pun tanya lah WhatsApp kan, nak tanam cili boleh tak? Kata tanam lah kan. Ataupun jangan tak boleh. Tak boleh. Itulah cara dia kan. Ustaz, antara hutang, sebab sekarang ni orang tak lepas daripada hutang tu, tak rumah ke apa. And then dengan haji wajib, pada masa tu nak bayar langsaikan hutang semua tak mampu. Tapi untuk macam haji wajib tu dah berkemampuan lah untuk dari segi mungkin kewangan ke apa ke. Cuma hutang tu tak boleh laksanakan sepenuh. Tapi dari situ nak pilih kena hutang dulu ke atau haji wajib? Kena hutang. Pasal apa? Pasal hutang ni benda yang besar lah kan. Kalau dia sebenarnya, kalau di sini dia akan melibatkan sebenarnya emosi lah kan. Sini melibatkan emosi. Maksudnya sekarang ni untuk Ustaz, kalau saya bayar pun kan, dengan duit yang ada untuk haji ni, kalau saya bayar pun hutang tu tak habis kan. Jadi inilah peluang saya, betul tak? Inilah peluang saya Ustaz. Kalau tak, saya tak pergi haji lah Ustaz. Jawapan kita ialah pergi haji dalam keadaan ni tak wajib. Yang lebih wajib kan, dan lebih wajib antara hutang dengan pergi haji. Pergi haji siapa? Kita kan. Hutang orang lain kan. Nampak tak? Dia berkait dengan orang. Yang berkait dengan hak orang ni sebenarnya didahulukan. Okay? Sebab tu dalam peperangan pun, bila orang mati syahid kan, tapi ada hutang, dia tergantung, masih tergantung lagi. Semua diampunkan kecuali hutang. Ini kira tahap mati syahid. Mati syahid dengan haji ni, mati syahid lebih besar lagi. Okey, sebegitulah maknanya. Sepatutnya dia kena, satu, dia kena redha dengan keadaan semasa dia, bahawa dia tak mampu lagi nak pergi haji. Okey, itu satulah. Dia jangan libatkan emosi dia. Ustaz, kalau tak, saya tak boleh pergi haji lah. Tak, kata siapa tahu sekarang ni memang tak boleh pergi haji. Jangan fikir sekarang ni Ustaz, kalau maknanya dia akan menganggap kan orang yang dalam keadaan tu, dia akan merasakan begitulah hidup dia sampai dia mati nanti. Mana gaji dia kalau RM5,000 lah sampai dia mati. Tak. Dia kena usaha lepas tu, cari peluang apa semua kan. Dengan usaha dan peluang dan doa ni, dia akan dapat satu masa nanti mungkin, kerana dia tinggalkan satu benda yang berdasarkan emosi,
okey, kepada satu benda yang berdasarkan dalil, insya-Allah dia akan dapat gantian yang lebih baik lagi. Banyak orang yang haji dulu kalau tak boleh pergi haji sampai selesai. Sepatutnya. Tapi Ustaz, kalau dia kata Bahkan sekarang ni ada masalah, minta maaf, ada masalah orang pergi haji dengan pergi apa? Pergi umrah hutang. Sepatutnya tak boleh. Dia tak ada istita'ah, dia tak ada man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk sampai ke sana. Dia tak mampu. Bila berhutang dia tak mampulah. Tapi Ustaz, kalau dia dah rumah, dia dah bayar 20%, dengan 30%, rumah tu charge to the bank, nilai lebih banyak daripada tu. Dia ada duit untuk pergi haji. Jadi kita kalau pergi haji pun, kalau dia meninggal, kalau orang lelang rumah tu boleh bayar juga. So boleh kan macam tu dunia thinking? Kalau meninggal pun apa? Dia lelangkan rumah tu, Lelangkan rumah tu, lebih tinggi daripada dia hutang, hutang tu dia selesai juga. dalam keadaan tu mungkin boleh difikirkan lagi lah. Mungkin dibincang lagi. Pasal maknanya hutang tu boleh dibayar kan? Boleh dibayar. Tapi dalam keadaan dia memang lelong pun tak boleh macam tu kan. Kan? Jadi tiba-tiba nak pergi kan. Jadi itu akan jadi masalah. Kita dah bincangkan dulu kan. Maknanya kalau ada orang tu kaitan ke berapa saya tak ingat, kalau dia buat sesuatu yang mana pemberi hutang boleh tuntut daripada situ. So sepatutnya dia kena bagi dulu bagian hak ni dulu. Selesaikan itu dulu. Okey. Secara umumnya itulah. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Semoga Allah SWT mempermudahkan kita untuk memahami agamanya dan mempermudahkan untuk kita beramal dengannya. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.